Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jawatan Kuasa Surau, para imam, para bilal muazzin, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini sentiasa mendapat kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nabi SAW pernah bersabda, dan sabdaan ini memberi kekuatan kepada orang yang diuji di atas dunia ini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ditentukan itu sudah pasti yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Daripada Jabir bin Abdullah, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Hari kiamat kelak, di hari kiamat ni mana hari kita dibangkitkan. Qiyam makna bangun, qama yaqumu. Dan kita imam Tok Bilal kata iqamah itu maknanya nak ajak kita bangun semayang. Kiamat itu makna hari kita dibangkitkan, kita dibangunkan kelak di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, orang yang diberi kesihatan di dunia ini, dia cemburu melihat orang yang di akhirat kelak, orang itu yang Allah bagi padanya ahlul bala thawaba. Di akhirat kelak dia nampak, dia lihat orang-orang yang ada di akhirat itu membawa pahala yang banyak. Bersama dengan mereka itu pahala. Orang yang sihat ni tengok orang lain banyak pahala. Rupa-rupanya orang yang banyak pahala itu adalah pahala kerana masa dia hidup dulu ahlul bala thawaba law anna ahla juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Dia ni tengok awak banyak pahala ke orang lain ni. Ni semayang aku, ni pergi haji dengan aku, ni duduk dengan kuliah dengan aku, ni duduk buka puasa dengan aku. Lebih kurang aja rasa amalan ni, tapi siapa tengok amalan dia lebih pada aku. Berat banyak pada aku ni, jadi lebih. Rupa-rupanya lebihnya pahala tu kerana apa? Masa di dunia dulu, dia menanggung kesakitan yang Allah kenakan kepadanya. Maka dia redha dan dia sabar atas ujian sakit itu. Allah duk bagi pahala dekat dia. Maka orang yang sihat ni dia tak ada pahala ujian sakit. Memang dia semayang, memang dia puasa, memang dia bayar zakat, dia pergi haji, dia buat korban, dia buat, ada pahalanya. Tapi orang lain pun ada semayang macam dia juga, beribadah macam dia juga. Tapi orang lain tu diuji dengan sakit. Kerana sakit dia tu pahala dia lebih daripada orang lain. Maka orang yang sihat ni dia tengok ke akhirat kelak, orang yang banyak pahala ni main dari mana? Sebab doa ibadah dengan dia sekali. Rupa-rupanya dia berat lebih sikit pada orang lain ni kerana masa di dunia dulu Allah bagi dia sakit, dan sakit tu dia redha, dia tak merungut pada Allah. Orang yang sihat ni, kata Nabi SAW, law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Dia kata pada ketika itu, di akhirat ni dia kata apa? Kalaulah aku tahu banyak macam ni pahala dia dapat kalau diuji dengan sakit, dia sanggup di dunia dulu diuji dengan penyakit dan kulit-kulit dia disiat-siat dan dipotong sekalipun dia sanggup. Kerana melihat
Pahala yang duk ada pada orang yang diuji di dunia dulu dengan kesakitan dan sakit tu dia redha, Allah duk bagi pahala kat dia. Hadirin yang dihormati sekalian, orang yang diuji dengan sakit ni hanya Allah saja yang tahu, dan orang yang melalui itu dia boleh merasai. Hospital tu macam rumah kedua. Yang duk kena dialisis, yang tak boleh pergi mana-mana, orang ni pergi melancung sana sini, dia tak boleh sebab dia nak kena pusat dialisis tu rumah dia. Orang yang kanser, bagaimana pressure keadaannya, boleh katakan almostnya akan berakhir dengan kematian, sangat terpencil yang sembuh. Itu semua laluan yang dihadapi. Orang yang sakit sekecil-kecil apa, sakit-sakit sekalipun, dia terpaksa berpantang daripada seperti mana orang lain yang bebas. Kalau dia ada penyakit, baik jantung je, buah pinggang ke, kencing manis ke, apa jua, yang dia bila melalui itu, dia sudah tidak seperti manusia biasa yang boleh bebas untuk makan, melakukan ataupun bertindak apa-apa. Dia ada batasannya. Maka dalam keadaan ini Allah sedang menguji dia, dan orang yang diuji ini lagi berat penyakitnya, sudah pastilah lagi berat pahala, lagi banyak pahala dia dapat pada dia. Dari sudut untuk memberi ketenangan, inilah kata orang yang beriman, yang kita ada sebut pada bulan lepas, ajaibnya orang beriman ini, antaranya apa? Dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita sambung lagi bab itu pada malam ini. Antaranya apa? Mendatangkan ketenangan kepada orang beriman ni apa? Bila dia dengar hadis ni, oh, sakit yang duk kena pada aku, ujian yang duk main pada aku ni, antaranya bentuk penyakit ni, akhirat nanti ini sangat berharga, dan kita yakin adanya akhirat, dan hidup dunia ni sekejap je, memang kita tunggu untuk dimatikan. Maka penyakit itu antara yang datang dalam hidup kita untuk membantu kita memberatkan lagi akaun pahala kita dalam kita nak tunjuk depan Allah kelak. Mungkin kita tahajud tak banyak, mungkin kita sedekah tak banyak, mungkin kita ada ibadah yang tak berapa banyak, tapi kita ada baca juga dulu tuan-tuan sebelum Ramadan, sebelum raya dulu apa semua. Antaranya apa? Di atas dunia ni Allah tahu ada di kalangan hamba-Nya yang berdoa minta ke Allah nak syurga. Allah tahu dia ni ibadah tak banyak mana, ada juga dosa. Kalau dia mati sekarang, kalau Allah ambil nyawa dia sekarang, dia belum syurga lagi. Allah tahu. Maka Allah datangkan ujian dalam hidup dia. Ujian dalam hidupnya, dia dapat dua benda. Satu diuji, pahala diuji. Yang kedua pahala sabar. Dua pahala ni menjadi pemberat kepada dia untuk melayakkan dia ke syurga. Ada yang disebut orang begitu, kata Nabi SAW. Maka orang ni, kalau kita faham konsep ini, kita akan tenang hidup ni. Apa yang berlaku semua, kita akan tenang saja. Sebab semua yang berlaku, tidak ada yang sia-sia, melainkan semua ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Orang kata takkanlah kena uji macam ni, tak ada apa-apa. Ya, tapi untuk akhirat kita sudah pasti. Kalau kita redha dan sabar, satu, akhirat kita beruntung. Yang kedua, dunia pun kita tenang. Sebab kita tak marah-marah dengan apa yang berlaku, kita tak merungut dengan apa yang berlaku. Itu adalah ubat ketenangan kepada seseorang manusia. Tapi bila dia merungut, dia marah, dia bertambah lagi penyakit, dia pun tak tenang dengan apa yang dia lalui di dunia ni, kerana hidup dalam keadaan merungut dan memarah dengan apa keadaan yang berlaku padanya. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberi manfaat, memberi kebaikan pada kita semua insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sambung bacaan kitab kita, muka surat 235, syarat sah solat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, faslun syurutu salati samaniyatun taharatun al-hadatsaini wat-taharatu 'anil najasah fi thawbi wal badani wal makan was-satrul 'aurah wal istiqbalil qiblah wa dukhulul waqti wal 'ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnah wajtinabul mubtilat. Syarat-syarat sah salat. Rukun semayang ada 13. Itu rukun semayang, dulu kita bincang dah. Nak memastikan semayang itu sah, syarat dia mesti dipenuhi. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada 8 perkara. Maka 8 perkara ni untuk kita sulami dia, kita perhalusi dia satu persatu insya-Allah. Secara umumnya dahulu, yang pertama, syarat sah solat itu taharatul hadatsaini, suci daripada 2 hadas. Apa 2 hadas? Nanti kita akan tengok suci itu, dan apa maksud suci dan apa makna 2 hadas itu. Yang kedua, wat taharatu anin najasah. Syarat sah semayang yang berikutnya,
suci daripada sebarang najis. Fi thawbi wal badani wal makani, pada pakaian kita, pada badan kita, pada tempat kita solat ini. Dan insya-Allah kita akan lihat juga perbandingan mazhab dalam perkara ini. Dan perkara yang melibatkan suci daripada najis ini, kadang-kadang ada orang dia mengambil ringan kalau dia tak faham dengan elok. Sebab benda ni berkait dengan hukum yang banyak. Kita memang pakai baju, pakai kain, pakai seluar, tapi benda yang bergantung dengannya, tali pinggang kita, wallet yang ada dalam poket kita, handphone kita jatuh lubang jamban, tak bersihkan bola poket ketika semayang, jam kita jatuh dalam tandas kena air kencing, kita pakai tak basuh dia. Itu semua hukum tu mau dikira. Dalam kitab sampai ke mikrofon ni pun dia bergantung dengan imam, maka jika ada najis pun ada hukumnya di situ. Maka perkara-perkara tu sebahagian orang dia tak apa nak jelas. Dia tak apa nak ambil serius. Spek mata dia masa ambil uduk jatuh kat lubang jamban. Ambil-ambil dia tak basuh, dia pergi pakai macam tu, contoh. Itu contoh. Sedangkan bergantung pada dia dalam solat. Jadi benda-benda ni ada dia akan bahas nanti. Wasatrul aurah, syarat sah solat yang ketiga, dalam keadaan menutup aurat. Aurat ni macam mana kalau lelaki pakai jubah putih tak pakai pakaian dalam. Perempuan tak tahu takkan kita pergi tengok dia apa. Tapi lelaki pakai jubah putih, pakai underwear, nampak tulis scuba. Hak lain tak pakai. Putih pula hak beli kat Mekah 18 rial loh. Bukan 180 rial, 18 rial. 18 rial duit kita RM1 je. Duit kita dah lah jatuh. Bukan murah . Bukan konek duit kita. Duit kita tak lama lagi lah dia berkata boleh capai $1 RM5. Rahmah. Tak mustahil lah orang kata lah. Orang kata sebab makin duk menghampiri kepada harga rahmah. Tak apalah tu orang duk sebut lah. Ambil pergi kat mereka lah. Jadi dia semayang dia pakai pakaian nipih. Nipih nampak warna kulit. Itu juga lelaki maupun perempuan. Jadi ini kita akan bincang tentang syarat sah solat itu mesti menutup aurat. Wastiqbalul qiblah, dia mesti menghadap kiblat. Kita akan bincang nanti macam mana kaki-kaki pancing. Naik bot, sewa bot. Kan? Bot dia tu akan menghadap ke kiblat ataupun dia musafir di atas kenderaan. Macam mana yang boleh semayang atas kenderaan ni? Antara sunnah Nabi SAW, Nabi semayang di atas kenderaan unta tunggangannya. Kita hari ni antara sunnah yang kita matikan sendiri, kita yang matikan sunnah tu, iaitu solat atas kenderaan. Tuan-tuan berapa kali semayang atas kenderaan? Kereta tuan-tuan tu. Saya subuh, sunat fajar selalu semayang atas kereta. Hari Sabtu Ahad, saya kuliah subuh. Kita tahu waktu dah masuk handphone bunyi, radio bunyi. Kalau sampai, confirm dah semayang subuh. Solat sunat fajar tu, khairu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah SAW. 2 rakaat tu lebih berat daripada dunia dan isi dia. Aku lagi nak sampai ni, contohnya Al-Munir. Saya ada kuliah subuh di Al-Munir. Jadi tak ada ni, duduk kat Max ni, highway ni. Tobat tak sampai. Mana sampai tu orang semayang dah. Sambil-sambil drive Allahu Akbar. Jangan buat kat tangan lagi melelong steering tu. Kiblat memang tak kiblat dah. Arah kereta. Jangan duduk pergi cari kiblat atas highway Max tu. Kita niat semayang 2 rakaat. Rukuk syarat je lah. Jangan rukuk betul-betul. Bangkit-bangkit sangkut steering lagi. Duduk ICU dah. Jadi tapi sunnah tu kita yang matikan sebab kita tak hidupkan. Padahal Nabi SAW kerap solat di atas binatang tunggangan itu. Tak apa, nanti kita akan sampai ke situ juga. Tapi Nabi bukan solat fardu di atas itu. Solat sunat. Isunya isu kiblat itu tadi. Isu kiblat. Wastiqbalul kiblat, syarat sah solat kiblat, menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, syarat sah lagi mesti masuk waktu. Masuk waktu. Tuan-tuan Ramadan baru ni ada viral kat mana tau? Sekampung. Satu qaryah. Dian, Kedah. Sekampung. Mufti kata kena. Kalau siapa buka puasa ikut Tok Bilal tu azan masjid tu, jawapannya kena qada balik. Awal 2 minit kau buat tau. Buat melatah Tok Bilal tu. Jadi kalau solat pun samalah. Bukan awal waktu. Tak masuk waktu lagi. Itulah kata nak terlebih warak pun dia ada waktu dia juga. Kan? Bukan boleh kata aku hari ni alim, rasa semangat sikit nak ibadah.
Maghrib pukul 7.30, pukul 7 semayang dah. Tak apa, takkan Tuhan marah kot. Buat awal kan. Itu bukan kira awal kan. Bukan macam bayar gaji. Hak gaji janji bayar 25, dia bayar 20. Orang tak marah, awal sikit. Ini bukan. Ini dia ada adab dia. Ada masa dia. Wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha. Dan syarat sah solat yang berikutnya, wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui tentang kefarduan dia. Orang yang sembahyang dia tahu ni sembahyang fardu. Kefarduan itu dia tahu. Dan dia boleh membezakan antara yang sunat. Dia tahu yang dia sembahyang maghrib tadi ni fardu, kalau tak sembahyang dosa. Wa an la ya'taqida fardan min furudhihi sunnah. Dia mengetahui perbezaan antara fardu dan yang sunat. Dia boleh tahu ni sembahyang fardu, lepas tu ada ba'diyah, qabliyah. Dia boleh membezakan yang fardu dan yang sunat, dan ada huraian ni nanti. Wajtinabu mubtilatu. Dan yang berikutnya, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Meninggalkan syarat sah solat yang berikutnya, dia meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan benda tu huraian dia panjang, nanti kita akan tengok perbahasan-perbahasan itu. Okey, secara umumnya syarat sah sembahyang ada 8. Yang pertama, taharatu al-hadatsaini. Merujuk dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, muka surat 108 hingga 119. Disebut oleh pengarang Al-Habib Abdullah Abdul Rahman Al-Bafaddal, menyebutkan bahawa antaranya yang dikatakan taharatul hadatsaini, iaitu orang yang syarat sah sembahyang ini, dia mesti suci daripada kedua-dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan sebab, ada berapa sebab hadas besar tuan-tuan? Dulu kita bincang lah. Tak tahu lah tuan-tuan ingat ke tak? Hadas besar ada berapa sebab? Tak ingat tuan? Sebab dia ada 6. Bersetubuh, keluar haid, perempuan lah ni, keluar nifah, keluar wiladah, air mani, keluar mani. Yang keenam, ada besar jugalah, tapi sebab mandi wajib. Cuma yang keenam ni special, mati. Tolak satulah, mati tu pun kena mandi juga. Tapi bukan dia mandi sendiri, kita mandi ke dia. Tapi 6 ni sebab berhadas. Tolak mati tinggal 5. Hak ni sebab berhadas besar, maka hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Okey, hadas besar tadi tu. Mana orang yang hadas besar, kalau dia mandi, dia solat dalam keadaan dia belum mengangkat hadas besar, so solatnya tidak sah. Yang kedua, suci daripada hadas kecil. Sebab hadas kecil ada berapa pula? Sebab apa saya tanya tuan-tuan? Sebab apa saya tanya hadas besar ada berapa, hadas kecil ada berapa? Sebab kalau kita tahu dah berapa hadas besar, berapa hadas kecil, lain pada tu tak ada dah lah. Sebab ada orang tanya, isap rokok batal tak wuduk? Ada orang tanya, makan lepas tu tak kumur, sah tak sembahyang? So benda tu kalau kita faham benda ni, dia tak termasuk dalam senarai tu, tak ada dah lah. Okey, dia kata, saya ni dalam masjid ni lah, bukannya kita tuan kata kelolok lah. Tapi orang tanya, macam mana sebut? Orang dah kahwin lah ni, orang cerita orang kahwin, dia pegang kemaluan pasangan dia. Dia kata, baru nak pegang anak ketuk pintu, kata, tak ada, nak kena mandi wajib tak? Saya kata, tepuk dia, kata Allah. Ini persoalan tanya juga. Tapi nak macam mana orang tanya? Makna tadi, ada tak dalam senarai pegang kemaluan pasangan ada besar? Ada tadi? Tak ada. Kalau minta maaf tuan-tuan, minta maaf sangat. Kalau pegang sampai keluar air mani tu, iyalah. Tapi kalau selagi mana tak keluar, tak ada lah. Mesej yang nak sebut tu, bila kita faham, itu saja benda yang menyebabkan hadas besar, lain benda tu, tak ada lah. Itu maksudnya. Sebab kadang-kadang orang tanya benda yang, kadang-kadang kita nak kena explain tu, jenuh lah. Kitab nak tulis perkara yang tidak membatalkan solat. Isap rokok tak batal wudu. Makan mi kari tak batal wudu. Makan laksa tak batal wudu. Apa lagi? Bercakap tak batal wudu. Tak. Dia tak perlu semua tu. Dia sebut apa hak batal ya. Lain pada tu, tidaklah. Sebab tu saya saja tanya. Maka benda yang menyebabkan hadas besar, 6 tadi. Hadas kecil dengan ambil air semayang atau wudu. Apa sebab dia? Ada berapa? Semua dah bincang tuan-tuan. Dah bincang kat sini. Cuma ingat ke tak ingat lah. Ada apa tuan-tuan? Ada
Ada 4. Kira lambung nak smash kan. 4 je. Okey, ada 4 je. Yang pertama, khuruju sabila ini keluar sesuatu daripada salah satu jalan. Kubur dan dubur, keluarlah apa-apa pun. Biji guli, kita pernah sebut dulu. Cacing keluar, masuk balik. Betul? Cacing, tak best masuk balik dia tu. Sebab dia keluar sesuatu daripada salah satu jalan. Kubur maupun dubur. Yang kedua, bersentuhan lelaki perempuan bukan mahram. Bersentuh yang tak berlapik. Yang ketiga, menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan, menyentuh kemaluan anak Adam. Tu dulu kita bincang dulu. Kalau orang pegang orang punya, betul tak? Dia tak pegang dia punya, dia simpan, dia pergi pegang orang punya. Tak, dulu kita bincang, tak tahu ingat ke tak? 2 soalan kat situ. Hak pergi pegang tu, dia batal tak? Hak kena pegang tu batal tak? Dia kata, aku tak mau pegang, aku nak sembahyang isyak lagi. Aku nak pegang aku punya. Judah. Tak, hak kena pegang tu batal tak? Tak, benda tu dalam hukum. Doktor. Sarung tak ada plastik. Dia nak khatan ke, dia nak orang nak cek pesakit ke. Contohnya, dia ada wuduk terpaksa. Batal tak? Dia pegang hak orang punya anak Adam, kemaluan anak Adam tu. Hak dia punya dia tak pegang pun, pegang orang punya pula kalut pula. Bincang masa tu. Batal hak pegang sebab sentuh, hak kena pegang dia tak batal. Sebab dia bukan pegang pun. Batal wuduk dah menyentuh kemaluan. Ada tuan-tuan ada cucu anak kita kecil-kecil tukar pampers tu. Kan? Tukar pampers, nak bersihkan najis je, kita kan kena tapak tangan dubur atau kubur je. Batal wuduk kita tu. Jadi tu contohlah, bukan kita pegang tu, kita punya, orang punya tu. Cucu ke cicit ke tak kisahlah. Mesej kat itu. So berapa ada 3 kan? Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, menyentuh lelaki dan perempuan bukan mahram, sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan, hilang akal, tidur, pitam dan sebagainya. Tidur, pitam dan sebagainya, benda yang menghilangkan akal. Melainkan tidur dalam keadaan papan punggung yang sekata. So 4 ni je yang batal wuduk. Makna lain pada 4 ni, saudara tanya, batal tak wuduk? Contoh, orang tanya, tu ada ni. Suruh berhenti dah. Tak dengar? Belum bersimak tak dengar? TV tak berfungsi. Okey. Jadi hadirin dihormati sekalian, contohnya dia luka, tangan dia kena pisau. Dia kata batal tak wuduk darah. Ada tak dalam senarai berdarah tu batal wuduk? Tidaklah. Itu nak bagi faham, kata kalau kadang kita memahami itu jelas. Apabila kita tahu 4 ni saja yang membatalkan air semayang, lain pada tu taklah. Jadi mudah ibadah kita dah faham elok. Fiqh ni pun maknanya faham. So syarat sah solat kita, syarat sah semayang ni, yang pertama suci daripada hadas, iaitu 2 hadas tu suci. So sucinya hadas tu dengan ambil wudu bagi hadas kecil dan mandi wajib dengan hadas besar. Ini semua kita dah bincang dalam kuliah-kuliah lepas. Mandi wajib itu pula ada rukun dia pula. Kalau kita ingat dulu, mandi wajib air kena air mutlak. Tak boleh pakai air yang bukan air mutlak. Kita bincang dulu bab-bab air. Ini harap-harap boleh ingat lagi kalau yang ada lah. Air tu mesti mengalir. Main lap-lap tak boleh. Kalau sejuk sangat dia pergi overseas, hadas besar, dia ambil towel dia basahkan, dia perah-perah, dia lap satu badan. Dia kata buat apa tu? Mandi wajib. Takkan main lap macam tu. Dia kata sejuk sangat. Tak sah sebab syarat dia mesti mengalir. Itu antaranya. Dan air tu mesti dikenakan ke seluruh anggota badan yang zahir. Maknanya kalau mandi wajib ni, air tak wajib kena dalam lubang hidung, tak wajib sampai dalam lubang mulut, tak wajib sampai dalam lubang telinga, tak wajib dalam lubang kemaluan, tak wajib dalam lubang mata. Dia hanya yang zahir. Itu contoh. Jadi orang yang dalam keadaan kedua hadas ini, iaitu hadas besar dan hadas kecil, yang tidak bertemu dengan air, ini special case. Katalah tempat dia tak ada air, maka dia digantikan fatayammamu sa'idan thayyibah, kata Allah, ganti dengan tayamum. Katalah kawan tu hadas besar dengan sebab 6 kawan tadi,
tolaklah mati bersama dengan pasangan ke, suci pada haid ke, suci daripada nifas ke. Tengok-tengok taman dia, kampung dia tak ada air. Macam mana kawan tu nak mandi wajib? Air tak ada. Orang kata tayamum, Allah yang suruh, fatayammamu sa'idan thayyibah. Allah kata ganti dia dengan tayamum, debu yang suci. Sa'id itu tanah, thayyib yang baik, yang suci. So macam mana? Berguling atas tanah ke? Guling. Sebab mandi wajib kan air kena rata seluruh badan. So debu ni pun rata seluruh badan juga. Tu parking tuan-tuan tu kan debu banyak tu kan. Berguling orang. Kata buat apa tu? Tayamum wajib. Angkat adab sah. Siapa aja dah kata mandi wajib, air kena seluruh badan, tayamum seluruh badan debu. Tidak. Dalam hadis sebut, 2 saja anggotanya, muka dan tangan. Ini hadis yang masyhur, yang saya sebut, 2. Muka dan tapak tangan. Macam mana? Dekat farmasi saya, kebetulan lah mak saya, tuan-tuan doa lah mak saya sihat lah. Mak saya dia on off warded. Jadi hospital keluar masuk. Jadi kami adik-beradik pakai duk gila jaga. Apa. Jadi tayamum tu, debu tayamum tu. Beli kat farmasi kan. Dia macam bedak tu ya. Debu tayamum. Alah mudahlah kalau payah nak ambil kat tepi jalan tu. Debu tu tabur atas kertas A4 ke atas meja ni ke. Tabur. Orang kata apa? Apa? Tepuk tu, tepuk. Tepuk. Bagi ada kesan debu tu ni dekat tapak tangan. Okey, anggota yang pertama apa? Muka. So bila letak kat tangan ni, sapu, niatkan hati kita, aku bertayamum bagi menggantikan mandi wajib tadi tu. Sapu. Bukan wuduk nak kena rata. Jangan duk wuduk memang air kena rata. Ni melalukan pada anggota muka tu. Lagi dia buat lebih lah macam wuduk. Nak kena rata. Main sebulan buta duk main dengan ni. Jadi belajar tu biar ni. Sebab dia ingat sama macam air yang duk kena rata seluruh badan tu. So dia tepuk. Ada kesan debu. Ganti pada aku bertayamum bagi menggantikan mandi wajib tadi tu. Sebab dia air tak ada kan. Okay, buang. Debu tu tak boleh pakai dah. Debu lain pula. Tepi tepah ni pula. Untuk tangan pula. So ini untuk tangan anggota yang kedua. Nak mudahnya pakai hak jari ni dulu. Hak belah jari, hak tapak jangan usik lagi. Sapu sampai ke siku. Hak atas ni baru pakai hak tapak. Hak ni tak usik lagi ni. Lepas tu pakai hak ni belakang ni pula. Sampai siku, tapak. Habis, selesai. Angkat adab sah. Terangkat dah adab sah. Selesai. Okay. So bagi menggantikan orang yang in case kalau Allahumma salli Muhammad. In case kalau air tak ada. Allah yang suruh fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamum dengan debu yang baik. Sa'id itu maknanya tanah yang baik. Wajib solat untuk menghormati. Okey, jika dia tak ada benda tu juga, sampai tak ada, kalau kata tak ada, maknanya dia sukar untuk perolehinya. Katalah orang ni suka untuk peroleh demikian tu, waktu yang singkat, maka dia hanya boleh dalam mazhab Syafi'i boleh untuk menghormati waktu bagi syarat sah solat tadi tu. Tapi kalau begini, dalam mazhab Syafi'i orang yang begini dia wajib qada balik solat dia kalau kata dia hanya solat dalam keadaan tak sempurna suci tadi tu. Okey. Tapi kalau dalam keadaan sudah sempurna, tidak perlu diqada dan perlu di'iadah ataupun tak perlu diulang balik. Hadirin dan hormati sekalian, pernah berlaku di zaman Nabi SAW dalam hadis yang panjang, perbahasan berkenaan dengan perkara ini. 2 orang sahabat Nabi SAW musafir, travel. Dalam travel itu, mereka terputus bekalan air. Kita jangan bayang arena air kita tuan-tuan, ni padang pasir ni. Law pun kalau kita pergi pun, berhenti arena air pun boleh tahan arena air sana pun. Ini cerita 2020 lebih cerita 1000 tahun dulu Allah saja yang tahu. Jadi sahabat 2 orang ni terputus bekalan air. Maka mereka sudah masuk waktu. Mereka bertayamum. Dan mereka salatlah. Dalam perjalanan mereka meneruskan perjalanan itu, sebelum sampai di halaman, kampung halaman, mereka bertemu dengan air. Seorang sahabat ini dia repeat, dia ambil wudu dan dia semayang. Seorang lagi sahabat, dia tak repeat, dia tak solat. Dan mereka sampai ke tempat mereka dan mereka bercerita hal itu kepada Nabi SAW.
keadaan mereka itu. Yang mana tak ada air, bila lepas tu depa tayamum, depa dalam perjalanan berikutnya jumpa air, lepas tu seorang semayang, seorang lagi tak semayang. Rasulullah SAW mengiyakan kedua-duanya. Yang repeat balik pun betul, yang tak repeat balik itu sunnah aku. Yang tak repeat balik itu sunnah aku. Kenapa Nabi kata yang tak repeat balik itu sunnah aku? Hak repeat itu betul. Hak tak repeat itu sunnah aku. Maknanya kalau Nabi buat mana? Hak sunnah aku tu Nabi tak ulang. Kenapa hikmah dia kata para ulama? Kalau Nabi kata mengulang tu sunnah aku, kalau orang yang aksiden sebulan duk main tayammum tu, sebulan tu 30 hari kali 5 kali 30. Hak 5 kali sehari pun jenuh paksa. Ni main sebulan pula. Dah lah hak ada kawan tu hak memang duk tak apa nak rajin dah. Ditambahkan lagi pula dengan keadaan nak kena repeat balik. So Allah Maha mengetahui, maka Allah mengilhamkan kepada Nabi kita Nabi SAW sebut macam tu dan menjadi panduan kepada kita umat ni. Tadi kalau orang ulang salah tak? Tak salah. Tapi kalau dia tak ulang, betul juga ada itu yang disunahkan. Jadi dalam hal ni kalau main sehari 2, 1-2 waktu tak boleh lagi. Tapi kalau main dengan sebulan, 2 minggu, 3 minggu kawan duk balut simen tu, duk main tayammum tu contohnya. Jadi dalam keadaan ni, inilah agama yang rahmah, yang menunjukkan keadaan itu ibadah ni mudah, jangan disempitkan. Okey. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam hal ni juga, dalam bab berhadas ini diingatkan oleh Nabi SAW, la yusalli ahadukum wa huwa yudafi'ul ahadatsaini. Kata Nabi SAW, jangan duk tahan kencing dan berak. Kencing ni ikut depan, buang besar ikut belakang. Ketika jangan kamu solat dalam keadaan kamu menahan. Jangan solat dalam keadaan kamu menahan untuk kencing dan buang besar ni. Beraklah, maksud kita minta maaf lah. Inilah keadaan ini tuan-tuan. Jadi, sebab dia boleh menyebabkan hilang pada khusyuk dan makruh perbuatan itu. Tuan-tuan, ini pun iklan sikit lah. Ini saya minta doa tuan-tuan orang yang soleh-soleh baik-baik depan ni, doa. Antara saya ni penyakit dia macam mana? Kena dekat 7-8 bulan dah. Dia ada masa dia kencing tu kerap kan, macam mana ni. Ni tengah kuliah ni okey. Kadang-kadang lepas kuliah kita terus semayang. Tengah semayang tu imam dia tarik baca panjang-panjang. Aircon pula sejuk. Kadang-kadang rakaat ketiga tu dia dah rasa dah. Masa nak takbir tak rasa pun. Dia main macam segera, cepat dia macam rasa tu. Saya rasa 2 ke 3 kali lah. Rasanya dalam hidup saya ni 2 ke 3 kali. Terpaksa keluar. Kalau tak keluar, jenuh air kencing duduk ni. Jadi, dalam keadaan tu, kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok lepas mayang orang keluar tu, jangan duk kata apa, dia kadang-kadang macam Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia datang sini bulan lepas. Datuk Zulkifli, mantan menteri. Sebelum, jadi, beliau ada sebut tak beliau macam mana? Beliau macam mana? Sebab beliau ada sekali tu, satu majlis yang ada. Lepas maghrib beliau keluar. Dia bisik kat saya, dia kata, macam mana? Tak dah. Sebab orang tengok lagi lepas maghrib tak zikir apa kan. Jadi kan zikir yang lepas maghrib tu kan zikir yang afdal, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allah majnal. Maghrib kan ada benda tu, isyak tak ada. Jadi dia nak elak tahmah tu, mungkin dia bisik, macam mana? Dia buka jubah dia suruh saya pegang, dia pergi kencing. Jadi maknanya menahan itu apa? Orang yang ada penyakit tu dia macam mana orang tahu ni, dia kerap kencing. Bukan kencing orang mutakhir ni banyak orang kena kencing ni tengok. Ada je duk kencing orang faham-faham yang peliknya percaya agak orang tu ada kencing orang tu. Tak tahu siapa tu. Okey. So ini dalam bab syarat sah solat yang pertama tadi, taharatul hadatsaini, suci daripada 2 hadas, dan 2 hadas tu disebutkan dalam perbincangan yang lepas sudah dihurai panjang, bab mandi wajib, sebab mandi wajib, bab adah kecil ambil wuduk, dan bab benda yang membatalkan wuduk yang kita sebut tadi secara umum. Cumanya kitab ni dia ada huraian panjang, cuma kita dah bincang dulu. Siapa yang ada ketika tu kita dah melalui 3-4 kali kuliah yang membahas panjang bab mandi wajib, punca sebab mandi wajib, bab ambil wuduk, dan sebab kerana apa kena ambil wuduk yang kita sebut tadi. Sebab ambil wuduk kena 4 benda, sebab mandi wajib ada 6. Dan itu penghuraian yang kita sebut sebelum ni saya tak ulang lah sebab dia mengambil kuliah yang panjang dan perbahasan yang panjang, dan masa tu kita dah sebut dah. Okey. Syarat sah solat yang kedua, wattaharatu anin najasah. Syarat sah solat yang kedua,
suci daripada najis. Apa dia? Saubin, baju dia. Wal badani, badan dia, bahasa Arab pun badan juga. Wal makan, bukan makan tempat ini. So 3 ni tuan-tuan, dia mau untuk suci. Sebahagian ini pun kita bincang. Dulu kalau tuan-tuan ingat jugalah. Tuan-tuan ingat tak kita bincang pasal basuh baju guna mesin? Itu Dobi, Tokyo Dobi ada sini. Ni dulu kita bincang bab air. Bila salah satu air je namanya air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni air yang bercampur. Masuk sabun. Ni air mutlak ni. Tuan-tuan bubuh kopi, bubuh teh, bubuh Milo, maka namanya air mutaghayyir. Minum memang suci, takkan tak najis. Tapi nak basuh baju tak sah. Nak basuh nak ambil mandi wajib tak sah. Mana boleh mandi wajib dengan air kopi, mana boleh ambil uduk dengan air teh. Mana boleh basuh baju dengan air mutaghayyir. Tapi macam mana boleh menjadi suci dengan basuhan mesin basuh guna sabun itu? Itu kita bincang dulu lah. Sebab dia ada beberapa kali pusingan air itu yang kita bincang panjang sebelum ni. Tapi di sini ada huraian lagi. Okey, yang dimaksudkan dengan pakaian ini, pertama, yakni segala yang dibawa dan dipakai atau yang bergantung dengannya dan bersambung dengannya. Yang dipakai, pertama, dalam solat ni mesti suci pakaian, badan dan tempat solat. Pakaian ini yang dipakai atau yang dibawa atau yang bergantung. Yang dipakai, yang dibawa, kalau dia semayang dia bawa beg, mana dia tahu, dia bawa beg ke, atau dia bawa serban ke, dia bawa atas tu, atau dia bawa apa-apa yang dibawa. Kalau anak dia bawa anak dia bawa, itu dibawa. Atau bergantung, bersambung. Yang bersambung kita kata dari mikrofon, yang kita akan contoh nanti. Jadi, yang dibawa, yang dipakai dan bergantung. Inilah yang dimaksudkan mesti suci daripada najis. Sebab dia dipakai, dia bawa atau dia bersambung. Seperti contoh, najis yang sedikit, dia buat contoh dulu. Seperti darah yang kena pada pakaiannya, yang sedikit, itu dimaaf pada syarak. Sedikit yakni dilihat pada mata kasar, tiada jijik dan tiada jijik akannya. Kalau saya belajar dulu, almarhum Dr. Harun disebut duit 5 sen, dia sebut duit 5 kupang. Dia kata kalau duit 5 sen tu kecil pada tu dimaaf lagi lah, orang tengok pun tak rasa apa. Tapi kalau dah besar sangat orang tengok, pirik ke apa ni? Kalau bersepah, bertitik, orang tu ni apa ni? Badan ada jerawat ke apa ni? Kan badan berjerawat pun jadi biji penuh, bila pakai baju tu dia nampak baju putih tu jadi geli orang tengok. Ni tak. Tapi kalau sedikit, itu dimaaf oleh syarak. Almarhum Dr. Harun sebut duit 50 sen tu, itu saya petik kata-kata beliau, kecil pada tu orang tak rasa apa sangat. Pada pandangan manusia ni, adatnya orang tak rasa geli apa sangat. Tapi kalau banyak sangat, orang pun tengok 2 kali. Apa dia tu? Tapi kalau tengok sekali lalu tu tak rasa apa tu, normal lagi. Solat tidak batal jika terlekat padanya bulu kucing. Walaupun ia najis, tetapi yang sedikit. Jika banyak sekalipun, jika ia tidak dapat dielakkan, ia tidak membatalkan solat. Kerana kucing itu dan bulunya itu termasuk dalam umum al-balwa. Mana satu benda yang kita tak boleh nak elak dia. Dan kucing ni sifat dia suka melingkungi manusia. Dia pergi duduk rapat dengan manusia. Allah tak buat harimau, singa main rapat dengan kita. Kalau dia nanya kita. Dia buat kucing, Allah buat kucing. Kucing yang main duduk tengok TV dengan kita. Kucing yang main tidur tepi atas katil dengan kita. Dia habit dia, Allah bagi jadi sifat dia macam tu. Maka dalam keadaan macam tu, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, muka surat 245, dan Hasyiah Al-Bajuri, ni kitab besar mazhab Syafi'i 290, menyatakan bulu kucing yang ada pada pakaian kita, terkena pada badan kita, dimaaf pada syarak. Dimaaf pada syarak. Itu don't worry. Okey dah? Jika najis atau darah, kotoran di badannya terus menerus keluar. Contoh, dia ada kena bisul, pecah, darah dia keluar. Ataupun gigi ke, dia kadang-kadang kita tershave apa?
cukur tu apa, kelang kabut sikit apa kan. Luka orang dia tekan tak berhenti dah tu. Itu yang tidak berhenti di badan kita. Dia terus menerus, daim, dia berterusan keluar. Maka dalam keadaan begini, jika berterusan itu dalam keadaan waktu yang sempit. Kalau dia ada waktu yang panjang, dia boleh tunggu Ustaz. Isyak. Okey, isyak ni panjang waktu dia. Sampai subuh esok lah. So waktu yang panjang ni dia ada disebut muasak masa yang luas untuk dia menghentikan udara tu, sama ada dia sapu ubat ke, dia tahan dengan kapas ke apa. Bagi laluan azan bukan azan Okey, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli. Allahumma rabb hadhihi. Jika ada kelapangan masa kerana waktu yang masih panjang, maka dia boleh menunggu untuk darah atau najis yang sentiasa keluar itu untuk diberhentikan kerana ada keluasan masa untuk dia menunggu. Tapi kalaulah dia tiada keluasan masa, pukul 8.45 isyak, maghrib dia tak sembahyang lagi. Sedangkan sekarang dah 8.30. Tinggal 15 minit lagi contohnya. Maka dalam keadaan ini, pengarang kata, mengambil pandangan mazhab Maliki. Ini namanya taklid kepada mazhab. Dalam mazhab Maliki yang berpandangan dan berpendapat mazhab Maliki, bahawa suci daripada badan, suci daripada najis, badan, pakaian dan tempat itu hanya sunat sahaja. Maknanya suci yang katakan darah untuk keluar tadi tu dikira najis kalau banyak, dia duduk tahan, maka kalau kata dia tak mampu nak tunggu dah sebab dah dekat nak masuk waktu yang lain, maka demikian tu bertaklid dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahawa pada pandangan Imam Maliki, sunat sahaja badan kita ni suci daripada yang katakan suci daripada najis seperti contoh darah tadi tu. Maka dalam keadaan itu kes-kes yang terpencil lah kata, maknanya kalau berlaku sehingga dia tak solat, itu tidaklah, dia solat juga. Solat kerana waktu yang dah di hujung itu, maka dalam keadaan ini dia kata macam mana dengan keadaan darah yang mengalir juga tu, sedangkan dia kalau banyak keluar menjadi najis, bukan darah yang sedikit, maka mengambil dalam mazhab Maliki tadi, dalam keadaan itu hanya sunat saja memastikan badan itu suci daripada najis, termasuklah darah tadi itu. Tapi kalau pada mazhab Syafi'i tidak, tapi kerana masa yang sempit dan suntuk itu, kalau dia tunggu juga, dia nak bagi kering betul-betul, maknanya maghrib akan habis dan akan masuk waktu lain, dia termasuk dalam orang yang lalai dalam melaksanakan solat. Tapi kalaulah dia ada kelapangan masa yang cukup, masa yang masih panjang lagi, itu tak masalah, yang dia boleh, mungkin dia boleh menahan dengan sesuatu kapas ataupun ubat yang boleh memberhentikan ataupun ambil masa sedikit untuk memberhentikan najis atau kotoran itu. Antara yang termasuk dalam badan, batas badan ini, orang yang mengerjakan solat, jadi dalam lubang mulut, hidung dan matanya juga pada mazhab Syafi'i itu juga termasuk najis yang ditanggungnya kalau ada pada diri dia.
Contoh dia termasuk dari sini, contoh yang dibuat adalah kalaulah mulutnya berdarah dan berdarah tu banyak, dah jadi macam satu kumuhan dah. Duduk tahan, mana boleh tahan dah sebab nak baca Fatihah, nak apa semua mesti ni. Maka itu semua termasuk yang boleh menyebabkan badannya dikira menanggung najis dan dia kena memberhentikan solat dia. Sebab darah dalam keadaan yang begitu, itu contoh yang dibuat berada dalam mulut seseorang tu. Kalau di luar ni memang dah ya, ini dalam mulut sekalipun. Okey. Tempat solat yang dikatakan suci daripada najis ni dikira kawasan yang bersentuhan dengannya pada 3 keadaan dia. Iaitu pada tempat sujudnya, dahi, pada tempat letak tangannya ketika turun sujud dan tempat dia berdiri. Kawasan yang di luar daripada 3 ni jika ada padanya najis, tetap dikira sah solat. Contoh macam mana tuan-tuan? Kita berdiri atas dadah lah, atas kapek ni. Kapek ni walaupun kita berdiri, bila kita time sujud, kita tak kena semua pun. Dahi ada bahagian tempat dahi, 2 tapak tangan ada tempat dia, dan tempat berdiri ada dah. Katakanlah kita turun sujud itu, di bahagian bawah ni, bawah kita punya lengan ni ada najis. Tapi tak kena pada kita. Tuan-tuan faham tak? Kita berdiri pun tak kena najis tu. Time rukuk memang tak kena. Time sujud pun tak kena sebab kita dah angkat lengan. Contohnya lah ni, najis tu ada bawah, bukan tempat kita letak muka kita, bukan tempat tangan kita letak, dan tak kena pun pada mana-mana anggota badan kita. Itu tetap dikira sah solat. Yang dikira batal itu sekiranya tempat yang kita solat itu sama ada dikenanya pada bahagian muka kita, dahi itu, atau tempat kita letak tangan, atau tempat kita berdiri, yang tempat itu jika ada padanya najis, itu yang dikatakan tempat itu najis dan menyebabkan solat tidak sah. Hadirin yang dihormati sekalian, saya repeat sikit lah sebelum kita nak sembahyang Isyak. Dalam hal ni tuan-tuan, ini kita sebut dalam kuliah-kuliah kita yang sebelum-sebelum ni dah. Dalam bab suci dulu lama dah, tapi bila bincang ni dia main balik. Antaranya apa tuan-tuan, dalam bab ini, najis ini dia ada 2 pecahannya, aini dan hukmi. Aini dan hukmi, yang ni kita kena ingat sebab ni hari-hari kita duduk main dengan dia. Aini ni apa? Yang kita nampak dengan mata kita. Hukmi ni apa? Tak nampak tapi pada hukum still najis. Contoh apa tuan-tuan? Kita masuk tandah. Tandah tu semua understood dah, makruf dah tempat buang najis. Kita ke anak kita ke, dia buang, diri duduk macam-macam gaya dalam tandah tu, percik kat lantai apa semua. Kita keluar dalam keadaan kita tak bilas kaki kita. Tapak kaki kita tu, katalah kita pijak najis, air kencing yang percik ke, tahi ke apa najis dah, tak dibilas. Sama ada kita pakai slipper, tak pakai slipper, tapi kita tak bilas kaki kita dengan air mutlak. Tapak kaki kita pijak najis. Sebab tu namanya ilmu ni ilmu fardu ain, wajib atas individu. Tak ada polis yang pantau, tak ada JPJ yang pantau, tak ada penguatkuasa yang pantau. Cara ambil wuduk, cara mandi wajib, cara basuh berak, cara basuh kencing. Ilmu namanya fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu individu. Atas individu yang mengurus tu dengan betul. Maka dia keluar tandah tadi, kaki dia memijak najis yang ada atas lantai. Dia tak bilas betul-betul, dia tak jirus dengan air mutlak. Maka kaki dia yang najis tu dia pijak ke lantai di luar daripada tandas tu. Dia pijak pergi ke ruang tamu kalau kat rumah lah. Pergi ke dapur, kalau kita dah tandas ni dia pergi ke depan mana-mana ruang yang ada. Dia memindahkan tak najis tu di luar daripada kawasan tu. Dia memindahkan najis. Okey. Tapak kaki tu yang ada kesan air dah kira najis satu sebab dia bawa najis daripada tandas tadi tu. 5-10 minit keringlah kesan tapak kaki tu. Tapi pada hukumnya still najis. Okey. Katalah kita buat perangai tu tadi pukul 8.30, kita sendiri tak basuh kaki ke apa semua, pijak najis, keluar tandah, membiarkan lantai tu bernajis. 8.50 ni kita nak sembahyang Isyak, kita masuk toilet ambil wuduk. Keluar tandah, kaki kita suci dah sebab dah basuh kaki ambil wuduk. Tapi kita pijak lantai depan tandah yang najis yang kita buat juga punca yang tadi tu, yang lantai tu pada hukumnya lantai yang dikira najis, hukmi, pada hukum najis. Memang tak nampak tahi, memang tak nampak air kencing, tapi kita yang pijak tadi keluarkan tu, pindahkannya ke lantai tu, menjadikan lantai tu najis
hukumi pada hukum lantai itu najis. Kita ambil wuduk nak sembahyang Isyak, kita keluar, kita pijak lantai itu. Asalnya kaki kita suci, memindahkan najis pada tempat kaki sebab kaki kita basah. Kalau kering tak pindah. So bila kaki kita basah, kita pijak lantai yang bernajis, menyebabkan kaki kita menjadi najis. Kan basah kan memindahkan najis. Pergi pijak kat sejadah. Setahun tak basuh sejadah. Setahun solat di atas. Ni yang kita bincang ni. Yang dikatakan najis itu. Maka memahami hukum tu kena bagi faham isteri kita. Bagi faham anak kita. Saya ingat lagi. Masa saya belajar di Pasir Tumbuh, almarhum Tok Guru Jashim, orang Kelantan tahu lah ni, Tok Guru Jashim, Pondok Pasir Tumbuh. Kalau kita pergi rumah dia, beliau sebut, dan beliau pun pakai slipper. Dia kata kita nak kawal anak cucu bayar. Anak cucu kita ramai dia dah. Kita kawal dia kita, beli slipper Jepun RM3-4 tu. Memang untuk letak depan tandas. Kita keluar tandas, ambil wuduk, kaki kita suci, terus pijak atas slipper yang kita memang standby untuk pergi ke sejadah. Senang, tak ada fikir apa-apa dah. Mana anak cucu ramai, bukan nak boleh kontrol dengan senang. Maka cara untuk kita kawal keadaan, memastikan hukum tu dalam keadaan yang kita kata ni bab ni. Tapi kalau semua anak beranak kita reti bab ni, isteri kita, anak kita semua faham, cucu kita dididik dengan elok, keluar tandas bilah kaki elok bagi semua, alhamdulillah. Tapi kalau rasa sepah lagi hukum-hukum ni, maka kita lah orang yang ihtiyat, berhati-hati ni antaranya untuk kita faham ni. Kita bincang masuk juga bab ni, iaitu antaranya insya-Allah pada kuliah akan datang kita sambung lagi syarat sah solat yang kedua ni, iaitu wat-taharatu anin najasah fis saubi wal badani wal makan. Syarat sah solat yang kedua, badan, tempat dan pakaian ni mesti suci daripada sebarang najis, dan ada pendetilan yang agak panjang lagi. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Yang baik Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan syurga Firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.